SAW, kita berbicara bukan dengan sebarang bicara, tetapi kita sedang membaca kalam daripada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebarang percakapan, bukan sebarang tulisan, kan? Tetapi sesuatu yang indah ataupun paling indah selepas daripada Al-Quran, kan? Maksudnya satu perkara yang sangat-sangat menguntungkan kita. Ada orang dia rasa seronok dengan menyanyi, ada orang rasa seronok dengan menonton rancangan TV, ada orang rasa seronok dengan berbual. Semua perkataan-perkataan yang diungkapkan ataupun didengar tu memang takkan sama dengan perkataan Nabi SAW, membacanya dan mendengarnya, hadir dalam majlis-majlis yang ada disebutkan perkataan-perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Manakan tidak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah SWT. Nabi SAW itu tidak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Cumanya dia tidak menjadi seperti Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kita terus pergi kepada hadis yang ke-32 32 ataupun hadis yang ke-8 dalam bab sabar. Okay, dalam bab sabar, hadis yang ke-32. Ini antara hadis yang agak popular juga sebenarnya, kan? Apa dia, kita baca dulu. Bisanadil muttasilin al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain amin. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdi al-mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyyata min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Okey. Okey. Apa dia? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, maknanya ni hadis qudsi, hadis qudsi. Allah berfirman, ma li 'abdi al-mu'mini, tidaklah bagi seorang hambaku di kalangan orang yang beriman, maknanya ada di kalangan hambaku yang beriman ini, indi jazaun, di sisiku ada balasan apabila aku mengambil daripada kekasihnya ataupun orang yang dikasihinya di kalangan ahli dunia, kemudiannya dia bersabar, dia bersabar, maka balasannya tidak ada illal jannah, melainkan syurga. Kan? Ihtasabahu dengan makna bersabar dan berharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ihtasab juga berasal daripada sabar dan juga berserah. Itu ada beza sikit dengan sabar semata-mata. Tapi maksud perkataan ihtasabahu, sabar, tenang dan berharap ganjaran syurga. Dapat ganjaran syurga. Jadi kalau Allah Ta'ala ambil seorang daripada orang yang kita sayang di atas muka bumi ini, maka Allah Ta'ala telah menjanjikan syurga. Ini antara musibah. Kalau kita tengok, kan, antara musibah yang cukup besar bagi orang yang beriman adalah apabila diambil orang yang dikasihinya. Maaf, lupa nak share hadis ni. Baru perasan tak share. Alright. Okey. Jadi kat sini ni kalau kita perhatikan, syaratnya juga adalah iman.
Dan syarat yang seterusnya adalah berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi orang yang dikatakan sabar. Ya, sebab kalau ada juga, kalau kita tengok orang yang tidak beriman, orang yang kafir pun sabar juga. Ya, kita tengok Allah sabarnya dia, tenangnya dia menghadapi musibah. Kadang-kadang kita tengok, ada je orang yang kafir pun sabar juga. Tapi sebenarnya itu tidak dikira. Itu tidak dikira ganjarannya syurga. Jangan pula kita kata apa, orang kafir tu pun dapat syurga juga. Sebab apa? Sebab anak dia mati, dia relax, dia sabar je. Bukan macam tu. Kan? Sabar yang mendapat syurga, satu syarat dia beriman, yang kedua mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Okay, itu nombor satu. Hadis yang pertama pagi ni. Hadis yang seterusnya pagi ni insya-Allah kita baca. Wa anhu qalu an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid rawahu al-Bukhari. Dan sesiapa yang Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya ia adalah azab yang diutuskan oleh Allah Taala ke atas sesiapa yang dia kehendaki. Itu dulu nombor satu. Dan itu adalah azab yang Allah Taala bangkitkan, Allah Taala letakkan, turunkan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Kalau Allah Ta'ala nak bagi. Dan dia boleh menjadi satu azab. Ataupun ta'un tu juga boleh jadi hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dia memang boleh jadi begitu. Dan ia juga, walaupun ia adalah hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah pelihara kita. Yang keduanya Allah Ta'ala sebut juga faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah Ta'ala jadikan ia sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maknanya ta'un dan juga segala wabak yang ada, tak kisahlah apa pun, COVID ke apa ke, kita boleh tengok daripada dulu sudut. Kita boleh tengok ia adalah hukuman daripada Allah, balasan daripada Allah dengan sebab ingkarnya manusia terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan kita tengok macam tu, okey, dia boleh jadi azab, betul. Tapi dalam masa yang sama, dia juga boleh menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Maka cara pandang kita sahajalah. Dan bila kita berharap bahawa kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang yang betul-betul beriman, maka kita ingat ia adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faja'alahu Allah Taala rahmatan lil mu'minin. Maknanya satu benda yang nampak macam tak baik, benda yang tak best dan sebagainya, dia boleh menjadi dua-dua sekali. Dipanggil apa tu? Senjata pedang dua mata. Bukan begitu saja. Tetapi dia memang boleh menjadi azab, dia boleh menjadi rahmat. Bagi orang yang beriman, dia menjadi rahmat. Bagi orang yang kufur, dia boleh menjadi azab. Benda yang sama, walaupun benda yang sama. Maka falaisa min abdin yaqa'u fi ta'un. Macam mana dia boleh jadi rahmat bagi orang yang beriman sedangkan benda itu tak best? Berapa banyak sahabat yang meninggal kerana ta'un. Sahabat Nabi SAW meninggal kerana ta'un yang melanda kawasan Syam ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa banyak sahabat yang kematian anak-anak. Sayyidina Anas bin Malik kematian lebih 70 orang anaknya ketika wabak taun melanda. So berapa ramai anak yang meninggal. Berapa ramai isteri yang kematian suami, berapa ramai anak yang kematian mak bapaknya kerana taun. Jadi mungkin ada yang kata macam mana itu boleh menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Maka Nabi SAW terangkan, falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, tidaklah seorang hamba yang berlaku ta'un padanya ataupun dijangkiti ta'un padanya, melainkan dia dan kemudiannya dia duduk saja di negerinya, dia tak keluar daripada negeri dia, fayamkusu fi baladih. Dalam riwayat yang lain fayamkusu fi baitih, duduk di rumahnya. Dalam riwayat yang kita baca ni duduk di negerinya. Ini adalah pengajaran yang besar tentang kuarantin. Kuarantin. Maknanya dalam Islam juga ada kuarantin daripada penyakit yang berjangkit. Jadi bukan seperti mana yang orang sangkakan bahawasanya Allah tak apalah, kita buat je apa kita nak buat, tak kisah. Allah Ta'ala nak turunkan sakit tu sakit juga. Jangan kita anggap macam tu, sebab kuarantin memang diajar oleh Nabi SAW.
Lama sebelum ahli perubatan sebut tentang kuarantin pun Nabi dah sebut tentang kuarantin. Ya, fayamkusu fi baladih ataupun fayamkusu fi baitih, duduk tetap tinggal di negerinya, ataupun duduk tetap tinggal di rumahnya. Ini dipanggil al-akhdhu bil asbab. Pasal betul kita tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah bukan bermakna kita tak mengambil langkah-langkah. Kerana apa kita ambil langkah-langkah tu? Sebab kita manusia, kita hamba. Sebab kita hamba jadi kita kena buat, ambil langkah-langkah tu. Dan kalau kita bukan hamba tak apa, senang aja buat je apa kita nak. Tapi sebab kita hamba, jadi kita kena ambil langkah-langkah yang sepatutnya. So fayamkusu fi baladi sabiran. Tapi duduk dekat rumah, stay at home, duduk kat negeri, kuarantin, bukan itu saja dapat terus pahala besar, tak. Sabiran yang pertamanya sabar, muhtasiban berharap pahala daripada Allah. Dia kena ada dua-dua tu, sabar dan berharap pahala daripada Allah. Ketika itu, dan juga satu lagi, ya'lamu annahu la yusibahu ataupun la yusibuhu illa la yusibuhu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Tertinggal lahu kat sini illa ma kataballahu lah. Dia mengetahui bahawasanya takkan menimpa dia melainkan apa yang Allah Taala telah tuliskan untuknya. Jadi dekat sini keimanan yang kuat. Jadi bila dia kena, dia tahu yang sebenarnya Allah dah catat, Allah dah tulis bahawasanya aku kena benda ni pada hari ni. Kan? Jadi dia sabar, satu, dia berharap pahala daripada Allah, dua, yang ketiganya dia sedar yang dia tahu betul-betul yang benda ni takkan kena pada dia melainkan sebab Allah Taala dah tulis. Jadi tak adalah dia meronta, tak adalah dia membentak, tak adalah juga dia jadi orang yang tak puas hati, kan? Dia akan menjadi orang yang redha. So, sabar, harap pahala daripada Allah, dan akhirnya dia akan jadi redha. Kan? Kemudiannya, apa dia punya ganjaran dia? Illa kana lahu mislu ajri syahid. Melainkan baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Okey, ini pun satu pengajaran yang cukup besar bagi kita, lagi-lagi zaman kita ni zaman wabak dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita semua telah beroleh pahala-pahala ni. Dan ulama menyatakan, ulama yang mensyarahkan hadis menyatakan, kalau kita baca betul-betul hadis ni, Allah Taala tak kata mati ketika itu, kan? Mana ada syarat dia mati, kan? Maknanya bukan syaratnya mati kerana taun semata-mata, tetapi dalam hadis ini Allah Taala Nabi SAW bagi tahu, bukan nikah, di kursi tadi, kan. Okay, jadi Nabi SAW bagi tahu, Nabi tak sebut kata syaratnya mesti mati. Nabi sebut syaratnya adalah duduk di rumah, sabar, berharap pahala daripada Allah Taala, dan redha, tahu bahawasanya tak ada kena melainkan apa yang Allah Taala dah catat. So itu je syarat-syarat yang disebut oleh Nabi SAW. Illa kana lahu min ajri syahid, maka atau mislu ajri syahid, melainkan baginya akan dapat seperti pahala orang yang mati syahid. So dekat sini je kita dah nampak, tak mesti mati pun tetap dapat pahala, apatah lagi yang meninggal, ketika COVID, ataupun ketika taun, ataupun ditimpa COVID, kan. Cuma untungnya orang yang meninggal ketika musim COVID ni, kalau dia bersabar, kalau dia berharap pahala daripada Allah, dia tahu tak ada yang kena melainkan apa yang Allah Taala dah timpakan, kat sini ni dia dah dapat pahala mati syahid. Jadi kalau dia meninggal dunia dapat pahala mati syahid. Dan sebab berbeza dengan orang yang survive, kalau orang yang survive ni kadang lepas daripada tu boleh buat dosa pula, kan. Kalau orang yang meninggal tu dia tak sempat dah nak buat dosa apa pun. Jadi mudah-mudahan terus meneruslah dia mendapat ganjaran syahid itu. Maknanya dekat akhirat nanti dia akan dapat kedudukan yang sangat tinggi. Ini dipanggil syahid akhirat, kan? Dipanggil syahid akhirat. Sebab dekat dunia dia akan diuruskan seperti manusia biasa, seperti orang meninggal lain, sama je macam orang meninggal yang lain, dia diuruskan sama macam orang meninggal yang lain, tak ada beza. So itu dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni maksudnya dekat akhirat yang dia dapat ganjaran yang besar, dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Itu dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni banyaklah, kan? Sangat banyak. Syahid dunia apa dia? Syahid dunia orang yang berjuang di jalan Allah SWT tapi dengan niat yang salah, mati dalam medan perang tapi dengan niat yang salah,
Jadi syahid dunia sebab apa? Dekat dunia diuruskan dengan seperti mana orang syahid yang lain. Maknanya dia apa tak dimandikan, tak dikafankan, kan tu kan? Bukan tak dikafankan, tak dimandikan. Dikafankanlah. Jadi bila tak dimandikan tu sama macam orang mati syahid yang lain. Tapi dia syahid dunia. Sebab apa? Niat dia salah. Niat dia nak dapatkan pangkat, nak dapat kedudukan, nak dapat pujian manusia. Jadi akhir sekali dia punya syahid tu dunia je. Dekat akhirat dia tak dapat apa-apa. Tapi macam ini kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Kan? Kita hanya hukum pada yang zahir. Yang mana yang syahid dunia akhirat? Syahid dunia akhirat adalah orang yang berjuang jalan Allah, mati dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang macam itu saja yang dipanggil syahid dunia akhirat. Jadi dunia dia diuruskan jenazah dia seperti orang yang mati syahid yang lain, dan di akhirat dia mendapat kedudukan yang tinggi. Itu beza dengan syahid dekat sini ni. Syahid yang ta'un ni dekat dunia dia tidak diuruskan seperti orang yang mati syahid. Dia diuruskan seperti orang yang lain, orang biasa yang lain. Tapi di akhirat dia mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-24. Wa min anhu qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bi habibatihi wa sabara 'awwadtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainaihi bi habibatayhi. Idza ibtalaitu 'abdi bi habibatayhi wa sabara 'awwadtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainaihi. Sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya, maka dia bersabar, aku akan menggantikan bagi keduanya syurga. Okey. Allah Taala dalam hadis kursi ini disebutkan bi habibataihi, dengan dua kekasihnya. Dua kekasihnya ni bukan maksudnya dua orang anak dia, tapi yuridu ainai. Yang maksudkan kat situ adalah dua matanya. Dan kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan habibatai? Sebab manusia ni secara umumnya memang inilah antara dua anggota yang paling disayang, iaitu mata. Kan? Anggota yang lain pun dia suka, dia sayang lah, of course lah, anggota dia sendiri kan. Tetapi anggota mata ni antara yang paling disayangi oleh manusia, oleh seorang manusia. Jadi disebutkan, digantikan perkataan mata tu dengan bihabibataihi, dengan dua kekasihnya. Dan mata tu ibarat kekasih. Dan kalau kita perhatikan juga, hadis ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala gunakan perkataan kekasih itu supaya kita terus nampak betapa sayangnya kita kepada satu benda pun Allah Ta'ala boleh cabut bila-bila masa. Dan pahalanya besar. Allah Ta'ala tak gunakan perkataan ainai kat sini, dua mata terus, kan, direct. Tapi gunakan bahasa kiasan, bahasa yang lain, iaitu kekasihnya, dua kekasihnya, supaya terus kita faham direct bahawasanya mata ni adalah anggota yang sangat kita sayang. Syaratnya apa dia? Sabar, maka Allah Ta'ala akan gantikan untuknya syurga. Kerana kedua-dua mata tadi itu dia bersabar, sabar sangat. Kan kita pernah sebutkan sebelum ni, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala berdasarkan kepada kadar kepayahan. Lagi susah perkara tu, lagi besar pahala dia. Jadi macam orang kalau mata tak ada atau mata jadi rabun teruk, maka tentu sekalilah, kan, tentu sekalilah pahala baginya juga sangatlah besar. Sebab bukannya satu perkara yang senang untuk kehilangan mata, ataupun mata jadi rabun teruk dan sebagainya. Okey. Cepat satu hadis lagi, insya-Allah cepat. Wa bi anqal wa an Atha ibni Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiki faqalat asbir faqalat inni atakashaf fad'u Allah alla atakashaf fada'a laha muttafaqun alaih. Okey.
Daripada Atha bin Abi Rabah, beliau berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ibnu Abbas kata, kau nak tak kalau aku tunjukkan kepada kau seorang perempuan daripada ahli syurga? Oh, direct macam tu kan. Hebat dia. Kau nak tak tengok seorang wanita ahli syurga? Jadi aku pun berkata, ya, bala, tentu sekali lah. Imam Atha bin Abi Rabah, dia kata memang naklah nak tengok ahli syurga kan. Jadi Sayyidina Ibn Abbas pun kata, inilah dia wanita hitam ni, hadhil mar'atus sauda, seorang wanita yang hitam datang jumpa Nabi SAW dan berkata, dia kata, aku ni kena penyakit ini usra daripada perkataan sarak maksudnya sawan kan, kena penyakit sawan. Sawan yang boleh rebah tiba-tiba apa semua tu kan. Okey. Jadi aku ni kena sawan. Jadi oleh kerana itu aurat aku terdedah. Ini atakasyaf. Kan, menyebabkan terbuka. Terbuka dekat sini maksudnya terbukalah aurat aku. Aku takut aurat aku terbuka. Dalam kitab Fathul Bari ada menyatakan bahawasanya orang perempuan ni dia kena dia bukannya kena sarak, maksudnya sawan daripada otak dia, tetapi sawan dekat sini adalah saraul jin, dia kata. Dan sawan yang datangnya daripada jin, maksudnya jin yang suka nak kacau dia sampai dia kena histeria dan sebagainya. Tu ini usra dekat situ. Tapi wallahu alam apa maksudnya? Yang pentingnya dia sakit dan dia risau aurat dia terbuka. Masya-Allah. Itu yang dirisaukan, bukan dipikirkan tentang sakit dia, tapi dipikir kalau aurat terbuka, aduh kan, jadi susah sangat. Jadi dia minta, dia kata, fad'ullah ta'ala li. Maka wahai Rasulullah, tolonglah doakan aku. Doa pada Allah untuk aku. Tolong doakan aku. Lalu Nabi SAW jawab, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau nak, kau sabar, kau akan dapat syurga. Tapi kalau kau nak juga, aku doa. Macam itulah. Aku doa untuk Allah sembuhkan kau. Yang satu kau nak, kau sabar, kau dapat syurga. Kalau kau nak, aku doa. Supaya Allah Ta'ala sembuhkan kau. Ayyu'afiki. Macam mana boleh yu'afaiki pula? Yu'afiki, salah baris. Faqalat asbir. Lalu wanita tu kata, aku bersabar. Cumanya satu je. Aku ni terbuka aurat aku. Ini atakasyaf. Nanti aurat aku terbuka tanpa aku sedar. Jadi satu je aku minta pada kau ya Rasulullah, kan? Doa pada Allah supaya aurat aku tak terbuka. Lalu Nabi SAW pun mendoakan untuk beliau. Ini sahabiah yang cukup hebat kalau kita perhatikan. Kan, dia sabar di dunia, maka dia dapat syurga. Dia jawab direct daripada Nabi SAW, tak apa, aku sabar. Kan? Dan yang kerisauan dia adalah aurat. Sentiasa itu yang dipikirkan. Bukan tentang sakit dia. Sakit dia sabar, dia dapat syurga daripada Allah. Hebat. Kan? Tetapi aurat itu yang dipikirkan sangat-sangat. Macam mana kalau aurat terbuka? Kan, aku dah tengah sawan tu, dah tak tentu arah. Nanti kan terbuka kan pakaian aku. Nanti aurat aku orang nampak. Kan? Jadi dia terus minta pada Nabi SAW, yang penting aurat dia jangan terbuka. Itu je. Kan? Bukan masalah sakit dia. Sakit dia bersabar. Dan memang ini antara pengajaran daripada hadis, iaitu kalau kita sabar dengan apa juga yang menimpa kita, maka bagi kita adalah syurga. Kan? Syurga dulu. Itulah balasan daripada Allah Subhanahu, balasan daripada Allah Ta'ala. Orang yang sabar akan mendapat syurga. Apa juga ujian yang Allah Ta'ala timpakan pada kita. Pagi-pagi ni lagi kadang-kadang macam-macam isu. Macam-macam hal kadang-kadang. Pagi-pagi lagi dia ada macam-macam hal. Kan? Pening kepala, sakit hati, sakit jiwa. Macam-macam lah sakitnya kan. Itu, ini. Macam-macam perkara yang melanda kita daripada awal pagi lagi. Dan maka sabar
dapatlah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tadi contoh-contoh yang kita dah baca daripada Nabi SAW, cerita tentang kesabaran, dan lepas daripada ini pun ada lagi beberapa hadis Nabi SAW yang cerita tentang ganjaran bagi orang yang sabar. Senang ceritanya, ganjaran bagi orang yang sabar secara umumnya adalah syurga daripada Allah dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam kan kita akan baca kan, sampai tercucuk duri sekalipun itu sikit aja kan, kena pun Allah Ta'ala rupanya nak ampunkan dosa-dosa kita. Jadi apa juga ujian yang Allah Ta'ala timpakan pada kita daripada awal pagi sampai kita sakit kepala bangun, penat, letih kan. Kita sakit kepala tu pun Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pada kita. Yang pentingnya kita sabar. Kita tidak membentak takdir. Kita tak melawan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang itu semua adalah ganjarannya adalah syurga daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita syurga yang tertinggi tanpa hisab, dapat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Cukup setakat itu untuk pagi ni. Kalau ada soalan ke? Tak ada. Okay. Kalau ada soalan boleh unmute dulu sebelum bertanya, ataupun boleh terus message dekat ruangan chat, insya-Allah kita jawab. Kalau tak ada, kita boleh tutup insya-Allah. Okey, tak ada. Jadi tak ada, kita berhenti setakat itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah kurniakan kita keberkatan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kita telah berada dalam raudhah daripada taman-taman syurga, membaca Riyadhus Salihin, membaca taman bagi orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah golongkan kita bersama mereka, bersama dengan orang yang saleh, dan dengan keberkatan orang-orang yang saleh itu kita dapat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidus salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli kutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nakfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق لعنا ولوفى بكتاب فيه للناس شفاء للآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.